kitab yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim. Diturunkan dalam bulan Ramadan. Kerana kemuliaan yang ada pada Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia, Al-Quran, kepada Nabi dan Rasul, malah manusia, malah makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, di tempat yang paling mulia di muka bumi mengikut sebahagian ulama, iaitu Makkah Al-Mukarramah, sebahagian yang lain mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam, dan diturunkan kepada umat yang paling mulia alal itlaq, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya-Allah, tabarakallah. Kuntum, kamulah, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Begitulah hadirin, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Mulianya bulan Ramadan sebab diturunkan Al-Quran. Bertambahnya kemuliaan Al-Quran kerana diturunkan pada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ini ada salat tarawih. Itu juga satu kemuliaan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan, malah dikatakan syaitan yang ganas-ganas itu diikat, dibelenggu pada bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabu as-sama', satu riwayat futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffilatis syayatin. Dalam riwayat yang lain wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, sebahagian menyebut hadis menyebut pintu-pintu syurga dibuka, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan, sebahagian yang lain syaitan-syaitan yang ganas. Begitulah kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Mari kita lihat yang ketiga, ketika orang Arab memberi nama cuaca sangat panas yang dipanggil sebagai Ramadha. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Orang Arab ketika menamakan sesuatu bulan, dilihat bulan ini apa peristiwa yang berlaku ketika itu, maka umpamanya bulan Ar-Rabi'. Bulan Rabi' bulan musim bunga, bulan keadaan suasana yang sangat baik sekali, yang disebut sebagai Rabi', iaitu musim bunga. Bila musim bunga itu cuaca panas dengan cuaca sejuknya itu seimbang, sehingga malam dengan siangnya itu sama panjang, maka sesuai dan sangat elok untuk beribadah, sehingga siangnya itu sedap untuk berpuasa, tidak terlalu panas dan tidak terlalu panjang, dan malamnya itu sedap untuk berqiyamul lail dan berbuat amalan pada malam-malam itu, kerana tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panjang. Sebab itu disebut Ar-Rabi'. Begitulah juga Ramadan, ketika orang Arab menamakan bulan ini, cuacanya sangat panas sekali, sehingga disebut yang sangat panas itu sebagai Ramdha. Akhirnya bulan Ramadan itu diambil dari perkataan Ramdha, menjadilah Ramadan. Yang keempat, Ramadan adalah bulan membakar atau menghapuskan segala dosa. Ini disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik, pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah hadirin, Sayyidina Anas bin Malik ini ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sampai di bumi Madinah, mak beliau yang bernama Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas ini dan bagikan kepada Nabi untuk menjadi khadam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur beliau 9 tahun, dan beliau menjadi khadam Nabi 10 tahun. Bermakna ketika Nabi wafat,
Sayyidina Anas bin Malik berumur 19 tahun. Beliau banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab beliau adalah khadam ataupun pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak meriwayatkan hadis sebab beliau duduk dekat suffah, iaitu dia dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Ramadan itu disebut Ramadan sebab panas. Bila panas dia boleh menghancurkan batu-batu ataupun pejal-pejal yang lain. Jadi Ramadan kerana amalan yang dilakukan pada bulan ini, kesungguhan orang berbuat amal siang dan malamnya dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan zikrullah dan sebagainya, itu amalan-amalan yang baik, mampu membakar dan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan.